Malaysia telah dikejutkan dengan satu tragedi di sebuah spa yang telah diserbu oleh pihak berkuasa. Nino, nino, neno, neno, nino, nino, neno, neno. Bunyi siren polis kedengaran. Tuk, tuk, tuk. Pintu diketuk dan ditentang. Terdapat 200 orang lelaki. Ada beristeri dan mempunyai anak, ada yang bekerja sebagai guru mengajar anak-anak, dan ada yang tua kepala botak. Semuanya ada di sini. Kenapa rakaman ini didedahkan pada tontonan umum? Pada pandangan pengkaji, pihak berkuasa seolah-olah dah tahu untuk dakwa kes seperti ini sangat sukar untuk sabitkan ke semua mereka dengan sabitan melakukan seperti yang telah dinyatakan oleh Ketua Polis Kuala Lumpur sebelum ini. Semua rakyat Malaysia yang kita bawa reman yang terlibat, semua tak dapat reman. Yang kita hanya dapat reman 2 hari kepada warga asing saja. Jadi apa yang saya lihat, benda ni kalau kita tak berubah atau buat pidaan undang-undang, it's gone. Benda ni akan berlaku lebih teruk dan kami ini ambil tindakan tidak ada keberhasilan. Itu yang saya nak highlight. Bagi pengkaji, pendedahan video operasi tersebut adalah win-win situation, iaitu situasi menang-menang. Sekurangnya pihak polis telah dedahkan operasi yang dijalankan supaya rakyat Malaysia tahu bahawa kes sebegini makin. Dengan pendedahan video tersebut, pengkaji menganggap ia adalah satu signal PDRM pada rakyat Malaysia untuk beri tekanan pada menteri dan ahli parlimen untuk gubalkan undang-undang sedia ada bagi mentupi kelompongan undang-undang menyebabkan kegiatan seperti ini semakin menjadi-jadi. Ni pintu apa ni? Pintu apa ni? Tak ambil ya. Ada ni. 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 Ha? Ni lah. Ni. Ni. Jangan lambat sampai keluar. Ni. Ni macam buat apa? Bang. Keluar dari sini, keluar dari kitchen. Keluar dari kitchen, keluar dari kitchen.
Walau ada yang kata polis melakukan pekerjaan yang sia-sia kerana tidak berjaya mendakwa mereka semua, bagi pengkaji, ini adalah satu kejayaan PDRM walau tidak berjaya sabitkan mereka dengan aktiviti tidak. Operasi sebegini sudah dipersiapkan, namun untuk sabitkan mereka dengan aktiviti tidak polis perlukan bukti rakaman bahawa kegiatan tidak itu sedang dilakukan. Namun, seperti anda lihat, setiap peserta yang masuk ke dalam sepa tersebut perlu memakai tela putih. Ini amat sulit untuk polis yang sedang menyamar untuk bawa kamera untuk merakam aktiviti yang sedang berlaku. Sudah tentu anggota polis yang sedang menyamar di dalam spa itu tahu kegiatan yang sedang berlaku, tapi apakan daya untuk bawa kamera akan menggagalkan aktiviti penyamaran yang dijalankan. Dengan cara mudah untuk kita fahami, PDRM telah bertindak apabila ada aduan, telah melakukan risikan berminggu-minggu, telah hantar polis pengintip masuk ke dalam tersebut. Tapi PDRM hanya berjaya mencegah kegiatan tersebut dan laporkan pada orang awam. Ini selaras dengan tugas polis. Bukan hanya perlu membuat tangkapan dan dakwa pesalah, malah salah satu tugas utama polis juga adalah mencegah jenayah itu sendiri dari berlaku. Operasi seperti ini tidak beza dengan operasi menyerbu sarang penagih. Apabila dapat laporan, buat intipan dan serbu. Selepas serbu, polis membuat penangkapan individu yang berada di dalam pot dan itu tiada barang dijumpai. Apabila dibawa urin, individu tersebut tidak positif, maka polis terpaksa lepas semula individu tersebut. Apakah ini yang dikatakan gagal? Jawapannya tidak. Polis tidak gagal menjalankan kerja, tapi hanya gagal untuk capai objektif. Polis yang gagal mencapai objektif tidak bermakna mereka gagal menjalankan tanggungjawab. Sekiranya polis hanya meletakkan objektif penangkapan, perlulah berjaya 100%. Tidak mustahil polis boleh melakukan salah guna kuasa. Kenapa boleh berlaku salah guna kuasa? Sudah tentulah, jika setiap kali operasi tidak berjaya dibawa ke mahkamah, orang awam akan mencemuh, memarahi dan pihak polis. Ini tidak mustahil akan menyebabkan polis terpaksa melakukan sesuatu, seperti mencipta bukti untuk sabitkan tuduhan tersebut dengan orang disyaki supaya dapat dituduh di mahkamah. Kerana pada saat ini, polis terpaksa melakukan kerja kotor untuk puaskan hati orang awam. Sebab itulah, sebagai orang awam, ada ketika kita perlu menekan PDRM, tetapi ada ketika kita perlu memberi kredit pada hasil kerja mereka, supaya mereka tidak tertekan hingga melakukan salah guna kuasa.